Isnin 18 Disember 2023, ini Bis Malaysia. Saya Hazel Desmond, Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana mengikuti siaran kami di saluran berita RTM dan YouTube Live Bis Malaysia. Setiap Isnin, kami bawakan tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan. Dan Bis Malaysia hari ini kami mulakan dengan segmen dari Meja Ekonomi yang meninjau perkembangan semasa industri pengangkutan negara. Kita terus saja bersama wartawan Delela Kadir. Baik, terima kasih rakan penyampai. Baiklah, apa yang saya ingin kongsikan bersama dengan anda adalah acara yang telah pun kami hadiri sepanjang minggu, iaitu acara yang telah pun dikendalikan oleh Kementerian Pengangkutan, dan untuk pengetahuan anda, ia merupakan pengumuman mengenai bantuan subsidi tiket penerbangan dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sempena dengan musim perayaan. Dan juga Menteri Pengangkutan Anthony Loke telah pun memberitahu bahawa bantuan subsidi ini merupakan pembelian tiket penerbangan kelas ekonomi yang melebihi RM599 sehala 3 hari sebelum perayaan Christmas, iaitu pada 22, 23 dan juga 24 Disember tahun ini. Dan untuk pengetahuan anda tiket penerbangan yang berharga kurang daripada RM599 bagi laluan berkenaan akan dijual pada harga asal yang telah pun ditetapkan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala bagi tiket penerbangan yang melebihi RM599 pula, kerajaan akan membayar perbezaannya harga antara harga asal tiket penerbangan dan harga maksimum tersebut. Dan untuk pengetahuan anda, ia juga akan diteruskan pada tahun 2024, yang mana subsidi ini akan diberi untuk 3 hari perjalanan sebelum tarikh sambutan perayaan, termasuk Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan, Hari Gawai dan juga Christmas. Harga tiket penerbangan kelas ekonomi sehala yang disubsidikan ini tidak termasuk cukai dan juga fee. Dan untuk pengetahuan anda juga, kami juga menghadiri acara The Malaysia Auto Show 2024 soft launching yang juga dihadiri oleh Menteri Pelaburan, Perdagangan dan juga Industri MITI, iaitu dilancarkan oleh Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dan acara ini bukan sahaja mempamerkan jenama hebat yang membentuk ekosistem otomotif, tetapi juga mempamerkan bakat perusahaan kecil dan sederhana di peringkat dunia. Dan untuk pengetahuan anda juga, acara ini akan berlangsung dari 21 hingga 26 Mei 2024 bertempat di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAEPS dan juga IOI City Mall di Putrajaya. Dan juga untuk pengetahuan anda juga, acara ini dianjurkan secara strategik yang juga menekankan kepentingan amalan mampan dalam sektor automotif. Dan akhir sekali, antara acara yang kami telah hadiri juga yang dihadiri oleh Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, iaitu Sirim Berhad melancarkan ekosistem lengkap untuk kenderaan elektrik EV di Malaysia dengan menubuhkan pusat ujian bateri boleh dicas semula nasional yang akan memperluaskan rantaian nilai EV. Ekosistem ini lengkap, terdiri daripada kelulusan corak untuk sistem pengecasan EV, ujian bateri dan persijilan untuk komponen serta sistem EV. Dan menurut beliau, pelancaran ini menandakan Sirim telah membina ekosistem yang diperlukan oleh negara kita Malaysia sebagai pemain utama pasaran EV global. Dan juga industri EV merupakan bidang tumpuan utama negara seperti mana yang digambarkan melalui dasar dan strategi pelan pembangunan mobiliti rendah karbon dan juga pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda buat seketika ini. Kami akan kongsi lagi pada masa akan datang, itu pada minggu seterusnya. Kita kembali kepada rakan penyampai. Delela Kadir, terima kasih untuk perkongsian dari segmen Meja Ekonomi. Dan seterusnya kita tinjau prestasi pasaran saham bersama pengurus dana PNB Investment Nur Hazira Masilan. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KSCI naik 0.33 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,467.24.
pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 471 berbanding 357. Sementara 1,491 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KSCI menyaksikan 15 kaunter untung, 10 kaunter rugi dan sebagainya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Nestle Malaysia Berhad, Petronas Dagangan Berhad dan PBB Group Berhad masing-masing naik RM1.60, 28 sen dan 14 sen. Manakala kaunter rugi, Petronas Gas Berhad turun 22 sen, IOI Corporation Berhad dan Genting Berhad masing-masing turun 5 sen setiap satu. Sementara itu, nilai matuan tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.29% kepada RM5.95 sepaun dan 0.14% kepada RM5.11 seeuro. Manakala ringgit susut 0.31% kepada RM4.68 dolar Amerika, 0.25% kepada RM3.29 setiap 100 yen dan 0.04% kepada RM3.52 dolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PNB Investment Berhad. Dan seterusnya kita tinjau harga komoditi setakat tengah hari tadi serta harga barang mingguan. Baik, BIS Malaysia, edisi Isnin, kami teruskan dengan tumpuan media tempatan yang melaporkan mengenai cukai jualan 10% ke atas semua barang bernilai rendah LGV yang diimport yang dibeli secara dalam talian mulai 1 Januari 2024. Malaysia sepatutnya mengenakan cukai ke atas barang berharga bawah RM500 tersebut pada 1 April lalu di bawah belanjawan 2022. Namun ditangguhkan. Menerusi soalan lazim mengenai cukai jualan barang bernilai rendah yang diterbitkan di laman sesawang Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM pada 6 November 2023, pengenaan cukai tersebut akan dikuatkuasa awal tahun depan. JKDM mentaktifkan barangan bernilai rendah sebagai semua barangan yang dijual pada harga tidak melebihi RM500 dan dibawa masuk ke Malaysia sama ada melalui jalan darat, laut atau udara. Namun tidak termasuk rokok, produk tembakau, minuman keras, rokok elektronik dan penyediaan sejenis yang digunakan untuk merokok. Secara berasingan, JKDM turut menerbitkan satu set garis panduan mengenai pelaksanaan cukai jualan barang bernilai rendah di portalnya bertarikh 3 November 2023.
Dan menjelaskan perkara itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata cukai jualan 10% terhadap barang bernilai rendah LVG yang dijual secara dalam talian mulai 1 Januari depan hanya melibatkan barangan import dan bernilai RM500 ke bawah. Menurut Fahmi, beliau sudah mendapatkan pengesahan daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM dan Kementerian Kewangan berhubung perkara itu selepas ia hangat diperkatakan di media sosial. Penting untuk dijelaskan, cukai tersebut hanya terpakai bagi produk import yang dijual secara dalam talian di Malaysia. Justru ia tidak akan memberi kesan kepada barangan jenama tempatan yang dibeli secara dalam talian. Cukai yang dikenakan itu antara lain bagi meningkatkan daya saing produk tempatan. Rakyat terutamanya pembeli dan penjual yang melaksanakan transaksi dalam talian boleh merujuk laman rasmi Jabatan Kastam untuk maklumat lebih terperinci dari semasa ke semasa. Seterusnya, aliran masuk pelaburan langsung asing FDI dijangka berterusan ke Malaysia pada tahun depan sekaligus memberikan impak positif kepada ekonomi negara. Affin Hwang Investment Bank Berhad dalam satu nota penyelidikan pada Jumaat lalu berkata strategi China Plus One dan Taiwan Plus One iaitu langkah yang diguna pakai oleh syarikat multinasional MNC dalam mengurangkan dan mengelak kebergantungan kepada aktiviti pengeluaran di China dan Taiwan serta syarikat yang berpangkalan di China. Malah menurut Affin Hwang Investment, nilai FDI itu juga melebar ke dalam industri baharu, terutamanya kemudahan pengeluaran komponen semikonduktor dan kenderaan elektrik EV serta pelaburan pusat data oleh MNC pada 2022-2023. Jumlah pelaburan yang diluluskan adalah RM225 bilion pada 9 bulan pertama 2023 dan angka ini melebihi sasaran tahunan kerajaan sebanyak RM220 bilion. FDI menyumbang 60% daripada pelaburan yang diluluskan atau RM135 bilion. Dan kami akan mengupas lanjut isu tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan bersama Remizer di studio selepas ini. RM100 juta geran pendigitalan sehingga RM5,000 untuk manfaat 20,000 usahawan PKS dan pengusaha mikro untuk menaikkan taraf sistem jualan inventory dan perakaunan digital. RM900 juta pinjaman di bawah BNM Bank Negara Malaysia menggalakkan syarikat PKS meningkatkan produktiviti perniagaan melalui otomasi dan pendigitalan. RM40 juta untuk program Shop Malaysia Online, iaitu untuk peniaga kecil, terutama bidang makanan yang berniaga dari rumah. Pusat ekonomi digital setiap DUN akan terus diperkasa untuk menyokong pengusaha kecil menjual produk secara dalam talian dengan peruntukan RM25 juta. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Baik, untuk mengupas lanjut tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan bersama saya di studio ketiga ini, Encik Muhammad Hazmi Abdul Rahim, Remizer dari Persatuan Remizer Bumiputra Malaysia. Encik Muhammad Hazmi, terima kasih kerana menyertai kami di Bis Malaysia hari ini. Mungkin terlebih dahulu boleh kongsikan antara data ekonomi dan juga prestasi pasaran yang telah pun menarik perhatian Encik Hazmi. Baik, terima kasih Hazel. Sama-sama. Bagi prestasi ekonomi minggu lalu, saya boleh katakan bahawa KDNKK kita berada dalam keadaan yang baik. Prestasi pasaran juga, kalau kita ambil benchmark dalam Bursa Malaysia, kita boleh lihat naik sedikit dengan peningkatan beberapa sektor penting, contohnya seperti sektor kesihatan, produk industri dan juga sektor pembinaan. Walau bagaimanapun, wujud sektor-sektor penurunan, contohnya dalam sektor tenaga, telekomunikasi dan hartanah. Namun ini semua adalah kita panggil asam garam dalam ekonomi negara kita. Bagi aktiviti perdagangan pula, kita dapat lihat isi padu perdagangan kita semakin meningkat
menunjukkan bahawa penyertaan yang positif. Dan saya melihat data menunjukkan bahawa kebanyakan pelaburan-pelabur yang masuk dalam negara kita adalah pelabur luar negara. So jadi FDI ataupun foreign direct investment ni adalah satu catalyst yang baik menunjukkan bahawa ekonomi negara kita sedang mendapat tempat lah. So overall, bermula daripada awal tahun sampai ke minggu lepas, ekonomi negara kita berada dalam situasi yang membanggakan lah kalau kita ambil. Kalau melihat kepada prestasi pasaran bagaimana? Okey, untuk situasi pasaran pula dalam konteks pasaran bursa Malaysia, kita dapat lihat sekarang ini bursa Malaysia berada dalam satu pola di mana pola konsolidasi segitiga, di mana dekat situ kita boleh lihat ada peluang untuk bursa Malaysia, pasaran itu sendiri untuk meningkat lebih tinggi. Namun masa akan menjadi kita punya tempoh untuk kita lihatlah bagaimanakah pelabur berinteraksi, dan dalam masa yang sama juga catalyst menjadi satu benda yang cukup penting dalam pasaran kita. Okay. Dilihat dari segi tahap volatility-nya bagaimana? Volatility adalah satu benda yang saya cakap cukup penting dalam pasaran. Namun demikian, volatility ni kita boleh pisahkan kepada tiga. Pertamanya, kalau kita tengok volatility daripada FDI ataupun luar negara, pelabur luar negara sebenarnya dalam past 2 weeks sebenarnya meningkat dengan cukup baik. Namun demikian, pelabur institusi dan pelabur, kita panggil pelabur runcit negara kita, ada turun dan naik. So turun dan naik ni sebenarnya adalah situasi yang biasa. Tapi kalau kita kata pelabur luar negara sebenarnya volatility-nya sangat hebat dan cukup masuk dengan cukup banyaklah daripada luar negara lah untuk pasaran kita. Adakah situasi ketika ini adalah situasi penghujung tahun? Ada apa yang berbeza kalau berbanding dengan penghujung tahun yang lepas, atau situasinya lebih kurang Okey, itu ada soalan yang baik di mana saya boleh katakan kita berada dalam situasi window dressing. Window dressing adalah situasi di mana banyak syarikat akan mengejar prestasi yang baik, menunjukkan harga yang baik, terutamanya harga pasaran saham, dan menunjukkan keuntungan syarikat. Semua ini adalah kita kata kitaran pasaran normal. Okey, namun demikian, apa yang pentingnya, setiap daripada elemen ekonomi itu sendiri sekarang ni melihat pasaran dalam keadaan sudut pandang yang positif. Itu yang paling penting sekali. Dan pelabur, walaupun dia tahu kitaran yang sama, namun pandangan yang positif adalah satu sentimen yang baik pada pasaran kita lah. So itu benda yang kita nak tengok dalam pasaran. Apa pula yang boleh diperkatakan oleh Encik Azmi dari kacamata sebagai remiser mengenai kedudukan nilai ringgit setakat hari ini? Okey, baik. Nilai ringgit kita sebenarnya sedang mengukuh kalau kita bandingkan dengan US dollar. Namun demikian, ini bagi saya adalah satu perkara yang kita kata normal. Dia akan turun, dia akan naik. Pengukuhan ini daripada 4.79 hari itu, mana sekarang kita dapat lihat dia dah turun kepada 4.6. So ini adalah satu kita kata nilai yang cukup baik kepada ringgit Malaysia. Namun demikian, kalau kita bandingkan dengan pasaran ringgit, pasaran kewangan serantau, kita kena faham wujudnya sentimen-sentimen yang kita kata tidak menyebelahi kepada kita. Namun demikian, itu sebenarnya adalah satu perkiraan yang cukup kompleks kalau kita nak bincangkan terlalu mendalam. Apa yang kita perlu faham bahawa kerajaan sekarang sedang cuba sedaya upaya untuk memulihkan situasi ini pada kadar yang kita semua akan berpuas hati. Dan dalam masa yang sama, di benda ini bukanlah satu tempoh yang cukup satu polisi yang pendek, dia adalah satu polisi yang panjang yang memerlukan kerjasama untuk banyak elemen-elemen ekonomi dalam mendokong ringgit Malaysia itu sendiri. So apa yang saya jangkakan untuk masa akan datang, kita dapat lihat ringgit Malaysia akan berada di fasa konsolidasi, di mana dalam fasa itu kita akan nampak turun yang naik, ada correction, ada penambah naikan. Tapi kerajaan saya yakin dia akan melihat ini sebagai satu benda elemen yang penting dalam untuk dia atasi lah. Apa yang boleh kita perkatakan mengenai hala tuju ataupun keputusan polisi Fed ketika ini yang mempengaruhi sentimen pasaran? Okey, kalau kita bercerita pasal polisi Fed, kita kena faham apa Fed buat ialah dia hanya mempengaruhi pada kadar interest. Dan untuk mempengaruhi kadar interest ni terdapat beberapa elemen penting. Contohnya seperti kadar inflasi dan beberapa perkiraan yang penting. Saya contoh seperti Consumer Price Index dan beberapa lagi elemen-elemen indikator yang penting. Apa Fed buat sebenarnya adalah salah satu lambang kepada keadaan ekonomi di dalam negara mereka. Fed di USA, bagaimana keadaan di USA itu sendiri. Namun
tindakan Fed itu sendiri boleh mempengaruhi Malaysia terutamanya dalam prestasi ringgit kita. Okey. So apa yang bank negara akan buat? Bank negara juga akan mengikut Fed tetapi dipaksikan dengan indikator ekonomi dalam negara kita. Contohnya kalau bank negara melihat untuk menurunkan kadar OPR, penurunan kadar OPR perlulah berlandaskan dengan indikator ekonomi dalam negara kita, indikator pasaran dalam negara kita. Dia tak boleh follow direct dengan Fed, apa yang Fed buat lah. Tetapi apa Fed buat sentiasa akan mempengaruhi ekonomi bukan hanya serantau, bahkan ekonomi seluruh dunia. Itu elemen. Apa isyarat jelas yang diberikan oleh Fed ketika ini? Isyarat jelas biasanya kita akan tengok kadar inflasi. Kadar inflasi menjadi satu indikator yang cukup penting, terutama walaupun di US ke di Malaysia, kadar inflasi sentiasa akan menjadi satu indikator yang cukup penting. Biasanya inflation ni akan menyebabkan kadar interest tu naik. Inflation juga akan menyebabkan kadar interest tu turun. Dan pandangan kita panggil bank itu sendiri, dia akan melihat kadar inflasi ini berubah-ubah. Dia akan turun dan naik. So kalau kita kata US lebih ketat kadar inflasinya, dan kat situ juga kita pun akan terjejas lah. Okey, baik. Selain daripada prestasi semasa pasaran dan ringgit ini, apa antara tumpuan ekonomi lain yang menarik perhatian Tuan Azmi? Baik, sebenarnya saya cukup berminat dengan ekonomi komoditi itu sendiri. Okey, kita tengok dalam perubahan harga komoditi sebenarnya di Malaysia kita sebenarnya perubahan harga komoditi ini boleh mendatangkan rahmat kepada kita, tetapi dalam masa yang sama perubahan harga komoditi juga boleh mendatangkan perubahan polisi yang cukup besar. Ambil contoh, kita lihat tahun depan kerajaan nak melaksanakan polisi kita panggil subsidi bersasar. Pelaksanaan polisi subsidi bersasar ini juga sebenarnya memang dipengaruhi oleh kadar kenaikan harga dengan penurunan komoditi. So jadi bagi saya, jangkaan saya, kita tengok bagaimana komoditi bermain dalam situasi pasaran ini sekarang. Okey. Kalau begitu, mungkin selain daripada pasaran komoditi itu sendiri, apa yang menarik perhatian pasaran juga minggu ini mungkin mengenai pelaksanaan cukai jualan barangan bernilai rendah yang hangat diperkatakan sepanjang hujung minggu lalu. Mungkin dari segi aspek pelaksanaannya nanti, mungkin apa pandangan Encik Azmi dari segi respons pasaran terhadap pengumuman ini? Betul. Pertama sekali, pelaksanaan cukai ini sebenarnya adalah pelaksanaan yang dah tertangguh. Di mana sepatutnya dilaksanakan pada tahun lepas. So pelaksanaan ini sebenarnya bagi saya sudah tiba masanya kerajaan melaksanakan satu cukai yang kita panggil mampu membantu kerajaan dalam segi perbelanjaan kerajaan itu sendiri. Kenapa cukai ini dilaksanakan sekarang? Salah satu sebab dia ialah kerajaan dah melihat transaksi yang cukup tinggi dalam talian untuk produk-produk yang berharga 500 ke bawah ni tadi. Akan tetapi kita kena faham, konteks yang paling besar dalam sini ialah kerajaan sebenarnya nak melindungi produk-produk tempatan. Kerana fokus cukai ini adalah kepada produk luar negara, dan saya yakin ramai orang di luar sana, terutamanya peniaga-peniaga, sekarang sedang mengadu bahawa jumlah jualan mereka, terutamanya peniaga-peniaga, kita kata peniaga negara kita, mengadu jumlah jualan mereka, jumlah penghasilan mereka terjejas akibat daripada penjualan harga yang tak masuk akal. Daripada penjual luar negara. Dan mereka memang suka bersaing pasal harga ni. Jadi peniaga kita kurang mampu bersaing, dan pelaksanaan cukai ini sebenarnya mampu membantulah dalam situasi ini, dalam masa yang sama merangsang balik ekonomi lah. Sebab kita tahu pengguna social media, pengguna platform-platform jualan ni sebenarnya adalah masyarakat tu sendiri lah. Dan ini adakah dilihat sebagai satu langkah yang tepat pada masanya dan selepas penangguhannya pada tahun ini? Saya yakin pelaksanaan ini sebenarnya adalah satu pelaksanaan yang tepat pada masanya, dan dalam masa yang sama tepat daripada segi sokongannya. Kerajaan berada di situasi yang lebih stabil, kerajaan berada di situasi di mana pelaksanaan dasar tu lebih berani. So jadi keberanian ni perlu didokong dengan polisi-polisi ni. Kita sebagai rakyat, saya melihat polisi yang dilaksanakan sekarang ni akan datang lebih matang, dan pelaksanaan cukai adalah salah satu lambang kerajaan itu adalah lebih matang. Baik, apabila kita ketika ini berada pada pertengahan Disember dan tinggal berbaki 2 minggu saja lagi sebelum 2023 berakhir, harus juga saya tanyakan mengenai unjuran dan juga prospek untuk tahun 2024. Apa yang
yang boleh dikongsikan oleh Encik Azmi? Okey, baik. Untuk tahun 2024, apa yang saya lihat sebenarnya dari segi ekonomi dalam negara itu sendiri, kita dapat jangkakan bahawa ekonomi akan berkembang. Akan tetapi perkembangannya mungkin tidak setinggi sebelum-sebelum inilah. Okey. Terutamanya disebabkan pelaksanaan dasar-dasar yang lebih kita panggil fokusnya kepada nak menguruskan pentadbiran itu sendiri. Contohnya dasar gaji progresif. Dan dalam masa yang sama kita tengok juga kerajaan lebih fokus bagaimana nak memastikan perbelanjaan kerajaan itu terkawal dan dalam masa yang sama kerajaan juga nak memastikan bahawa rakyat itu sendiri faham polisi seperti cukai ni semua. So jadi dia terpaksa berbelanja terkawal lebih. So dia ada konflik di situ, tapi ini adalah satu langkah yang perlu ada kita expect pada tahun depan. Terutamanya dia akan mempengaruhi ekonomi mikro negara tersebut. Dari segi ekonomi global, kita dapat jangkakan bahawa ekonomi dunia sendiri pun akan mengalami peningkatan yang perlahan. Okey, peningkatan perlahan ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang pelik. Terutamanya ekonomi dunia sebenarnya kita berada dalam keadaan yang cukup matang. Dan ekonomi yang matang ni sebenarnya dia tidak berkembang terlalu tinggi. Kalau kita tengok unjuran Malaysia, KDNKK Malaysia yang dikeluarkan oleh negara kita sendiri, kerajaan menjangkakan, BNM menjangkakan kita akan sampai 4 ke 5% KDNKK kita. Tapi Bank Negara ataupun dunia melihat kita unjuran peningkatan KDNKK kita mungkin terbatas pada 3.9 ataupun 3.8. Sebenarnya itu cukup baik. Cuma mungkin kalau kita bandingkan dengan banyak elemen-elemen lain, ia adalah satu benda yang kita panggil biasalah. Ya, dan sudah pasti unjuran ini juga dibayangi oleh konflik geopolitik ketika ini. Yes, geopolitik cukup memainkan peranan yang besar. Kalau kita tengok dalam Malaysia sendiri, konteks geopolitik kita tak dapat lari seperti polisi yang berlaku di Thailand. Apabila Thailand ada nak buat kira kata land bridge yang baru. So ini bagaimana kerajaan kita nak approach polisi-polisi ini, dan dalam masa yang sama situasi seperti geopolitik di Gaza apa semua semenanjung Gaza ini sebenarnya adalah geopolitik yang mampu mendatangkan kesan kepada negara kita. Contohnya seperti di isu Rusia dan Ukraine hari itu, kita dapat lihat pengurusan geopolitik yang kurang baik menyebabkan Rusia ditekan daripada segi ekonomi. Jadi bagi saya menyokong apa yang PMX buat sekarang. Beliau cukup matang dalam menguruskan geopolitik sebab dia yakin geopolitik kita yang matang ini mampu memberikan impak yang baik kepada ekonomi kita. Secara ringkas sebagai penutup perkongsian mengenai tumpuan dan jangkaan minggu ini, berbalik kepada jangkaan ekonomi mingguan, apa yang boleh Encik Azmi kongsikan? Okey, baik. Saya dalam minggu ni kalau cerita dalam konteks jangkaan, saya suka melihat dalam Bursa Malaysia dan kita menjangkakan Bursa Malaysia akan mengalami prestasi yang baik. Kalau kita tengok hari ini pun kita dapat prestasi yang baik, dan dalam masa yang sama kita dapat jangkakan beberapa industri-industri yang cukup baru, contohnya kemasukan IPO yang baru dan beberapa IPO dan beberapa pasaran-pasaran yang lain seperti pasaran komoditi dan pasaran-pasaran yang ekonomi yang lain. Baik, terima kasih Encik Muhammad Hazmi Abdul Rahim, Remiser, Persatuan Remiser Bumi-Putra Malaysia untuk perkongsian mengenai tumpuan dan juga jangkaan ekonomi mingguan itu tadi. Dan Bis Malaysia edisi Isnin berakhir di sini. Terima kasih kerana bersama kami. Saya Hazel Desmond dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.